أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat ya. Saya online sedikit hari ini. Sepatutnya hari Jumaat, tapi sebab saya berada di Kota Baru, jadi saya tangguhkan pada hari ini, hari Ahad. Ini pun sekejap lagi ada urusan. Jadi saya nak sambung balik apa yang kita cerita mengenai buku ni ya. Buku penawar homeopati pilihan, satu buku yang berupa materia medika, iaitu materia medika herba. Ada di dalamnya sejarah perjalanan perubatan herba dari sejak ia bermula berabad sebelumnya sehingga ke zaman lahirnya homeopati. Jadi pada minggu sebelumnya kita cerita mengenai beberapa remedi yang cerita apa ya, saya lupa, tapi salah satunya kita ada sebut di sini daripada preskripsi yang dicatat di dalam Average Papyrus ada disebutkan Allium sativum. Oh ya, kita cerita mengenai Allium sativum, iaitu bawang putih, sebagai ejen efektif terhadap pelbagai gangguan termasuk sakit kepala, cacing dan masalah jantung, dan juga untuk sirkulasi. Mereka juga turut menggunakan Colchicum autumnalis dalam merawat sakit gout dan arthritis. Maknanya Colchicum autumnalis satu penawar yang sesuai untuk gout dan arthritis, di mana ini dijumpa di zaman purba. Di zaman Mesir purba digunakan Colchicum autumnalis. Dan juga di China juga di banyak tempat ya. Tapi tak apa. So hari ni saya cerita sedikit mengenai Colchicum autumnalis. Itu sedikit yang disentuh dalam sejarah perubatan herba, dan di dalam buku ini juga kita masukkan apa yang kita sebut sebagai penawar Colchicum autumnalis yang merupakan satu penawar homeopati yang hebat juga ya. So dalam ni ada penceritaan ya sahabat. Ini cerita disebut di sini pokok dari jenis yang dimaksudkan berbunga di musim luruh tanpa kehadiran daun dan buah, walaupun daun dan buahnya menjelma di musim bunga. Kesan ketoksikan Colchicum telah dikenal pasti sejak zaman purba Greek. Para doktor di zaman Empire Byzantium, iaitu pada abad ke-5, sangat menghargai pokok ini kerana kesannya yang efektif sebagai penawar bagi penyakit yang berhubungan dengan sendi. Dengan sendi seperti rheumatism dan arthritis. Kita sebut tadi gout, arthritis, radang sendi, rheumatism, itu semua berkaitan dengan sendi. Demikian juga para tabib Arab, mereka turut mempreskripsi remedi tersebut bagi penyakit gout, walaupun bukan secara homeopati, dari segi herba. Dalam perubatan herba juga penawar ini digunakan untuk merawat simptom-simptom yang berkaitan dengan sendi. Okey, saya baca satu lagi apa yang dikatakan oleh T.F. Allen. Sejak dahulu lagi mungkin cukup tepat. Beliau menyebutkan bahawa kesan kelegaan dalam merawat gout akut adalah semata-mata berasaskan sifat tindakan homeopati. Ini penggunaan dalam homeopati. Kerana itu gout juga merupakan kunci bagi penawar Colchicum autumnalis. Ini penawar yang sangat baik untuk orang yang sakit gout. Banyak penawar yang sesuai dengan orang bermasalah dengan gout ataupun rheumatism.
Tetapi ini disebut secara khusus bagi colchicum autumnalis. Itu. Secara umumnya biasanya kita yang belajar homeopati, ada beberapa perkara yang kita lihat dalam penawar colchicum autumnalis. Beberapa yang kita sebut simptom. Dan hari ini mungkin kita boleh sebutkan simptom-simptom yang berkait dengan sendi. Umpamanya, kalau dalam homeopati, diceritakan dalam borik dan juga di dalam buku yang kita promo di sini, yang tidak berapa banyak dah ada dengan kita. Kalau nak tunggu terjemahan borik mungkin lambat lagi. Tapi yang dalam ni ada juga simptom partikular yang diambil daripada borik dengan pengenalan daripada rujukan pelbagai buku lain. Antaranya disebut di dalamnya berkaitan sakit yang rasa menusuk di lengan kiri bawah. Kalau ada itu adalah simptom bagi colchicum. Sakit mengoyak-ngoyak dalam anggota tangan dan kaki semasa udara panas. Sementara masa udara sejuk, dia rasa sakit, rasa masa menyengat. Sting, maknanya rasa menyengat. Dan satu simptom yang boleh dikenal pasti juga daripada penawar ini, jika kita hendak ambil secara homeopati, ialah ia ada rasa dicucuk-cucuk jarum dalam tangan dan di pergelangan tangan. Rasa dicucuk dalam tangan dan khususnya pergelangan tangan. Dicucuk seperti dicucuk oleh jarum ataupun disebut sebagai pin. Dan hujung-hujung jari ini terasa kebas. Dan anggota kaki tangan kita mungkin rasa keletihan, rasa menggelenyar. Menggelenyar ni istilah yang banyak simptom ada di situ. Antaranya rasa macam semut-semut, rasa letih, sakit-sakit. Itu bawah simptom apa yang disebutkan oleh ramai pakar perubatan homeopati Malaysia dahulu sebagai istilah menggelenyar. Itu istilah Melayu yang dipakai untuk istilah Inggeris, kalau tak silap saya tingling. Tingling dalam bahasa Inggeris dan diterjemahkan ke bahasa Melayu dengan istilah menggelenyar. So tingling ini ada beberapa simptom yang ada situ. Antaranya rasa macam semut-semut katanya. Dan sendi-sendi kejang dan kaku. Dan sifat rheumatism dia, sengah-sengah sendi dia berpindah-pindah. Itu satu sifat yang boleh kita fikir untuk menggunakan penawar colchicum autumnalis. Demikian juga kalau ada keradangan di ibu-ibu jari kaki, gout, gout yang ada pada tumit. Ini jarang juga kita dengar ada yang ada gout di tumit sesuai dengan colchicum autumnalis. Kita pusing sikit sini. Okey, tidak dapat menanggung sakit bila ianya disentuh atau digerakkan. Sakit sangat kalau kita cuba sentuh. Dan jika kita cuba gerakkan, tersangat sakit. Teramat ni, tidak dapat menanggung rasa sakit. Itu terjemahan yang kita buat di dalam buku tersebut. Keradangan di ibu jari kaki, gout pada tumit. Tidak dapat menanggung rasa sakit bila ianya disentuh ataupun kalau cuba digerakkan. Satu simptom lagi yang menarik daripada penawar ini untuk mereka yang ada gout ialah kalau kita berjalan ada bergesel antara lutut kiri dengan lutut kanan. Kalau ada simptom seperti itu, ia sesuai dengan colchicum. Lutut bergeser dan ada bengkak, ada edema serta kesejukan di kawasan betis dan kaki. Itu simptom yang berkaitan dengan ekstremiti yang ada pada colchicum autumnalis. Dan kalau lihat pada modaliti ataupun dari segi bila time melarat, masa melarat dia bermula dari jatuh matahari hingga ia naik kembali. Maknanya sebelah petang tu dah mula rasa melarat, sendi-sendi rasa sakit di sebelah petang dan malam. Dan bila bergerak, bila kurang tidur, bila berbau makanan di sebelah petang. Dan bila dia lega, kita rasa lega untuk simptom colchicum autumnalis ini, kita rasa lega,
bila kita cuba untuk membongkok. Membongkok, menunduk itu menyebabkan kita rasa lega. So ada di dalam buku ini penawar homeopati pilihan, satu remedi. Selain remedi Allium sativum yang kita sebut pada minggu lepas, ialah remedi Colchicum autumnalis. Ini saya pakai handphone jadi nampak hurufnya terbalik. So itu adalah perkongsian saya untuk minggu ini. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada sesiapa yang menonton. Dan kalau ada ruang untuk beli, kita sudah ada 2 Materia Medica setakat ini. Satu Materia Medica Therapeutic Tew dan satu ialah penawar homeopati pilihan. Sekarang jam berapa Pukul 8 saya ada temu janji. Tapi saya cuba ambil satu lagi Materia Medica, kita lihat apa yang disebut dalam Materia Medica Therapeutic Tew. Okey, dalam buku Materia Medica Therapeutic Tew, cuba kita lihat pada gout. Bahagian belakang itu gout. Ada tak diceritakan bahagian belakang Ini cara kita tengok Materia Medica Tew di bahagian belakang yang disebut index therapeutic. Kita lihat kalau ada gout, kita boleh jumpa Colchicum. G G sebelum H. Gout. Okey, ada beberapa penawar homeopati untuk gout yang sesuai untuk kita lihat. Ammonium phos, benzoic acid, Bryonia, China of, Colchicum ledum, Colchicum autumnalis ada. Memang ada. Sebab memang ia adalah penawar gout. So, kita cuba lihat dalam senarai simptom sakit untuk Colchicum. Okey. Ini kita lihat pada simptom penawarnya pula. So disebut di sini Dr. Tew ada sebut Colchicum autumnalis bila diguna kes arthritis. Bila bengkak jari, sakit teramat kuat. Dalam kes demam, juga demam rheumatism. Ini maknanya bagus untuk sendi Colchicum autumnalis ini sangat bagus untuk sendi. Dalam kes gout, secara jelas disebut oleh Dr. Tew, bengkak sendi jari. Jari tidak boleh bergerak. Sakit sendi berkurang bila sejuk atau malam. Disebut sini sakit sendi berkurang. Itu nampak agak berbeza sikit dengan yang mungkin ada kes-kes tertentu. Tadi yang kita sebut lagi daripada boric. Dan lidah, kalau lidah tiada perasaan. Okey, ini yang simptom lain lah. Kita nak tengok balik pada simptom gout yang kita sebut tadi. Melarat bila di waktu malam dan di musim tengkujuh. Okey, ini hampir sama dengan apa yang kita sebut tadi. Dalam kes sembab di telapak kaki. Dan dalam kes sakit sendi, bengkak sendi jenis gout. Ada bengkak sendi jenis gout, boleh guna Colchicum autumnalis potensi 6. Okey, ini yang disebut oleh buku Materia Medica Therapeutic Tew. So ini adalah 2 buku Materia Medica yang sudah SBI terbitkan. Satu berasaskan indeks terapeutik dan satu berasaskan perubatan herba. Perubatan herba, kita kutip penawar-penawar herba di dalam ini. Lebih kurang berapa kita sebut hari itu? Lebih kurang 48 penawar yang ada di dalam buku ini. Dan juga ada sejarah perubatan herba, bila ia bermula dan apa yang berlaku dalam perkembangan sistem perubatan herba. Jadi itu sahaja untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada para sahabat, peminat ubat-ubat, terutamanya homeopati. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.